أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, beberapa orang yang sedang bersama ini, sahabat, boleh komen sama ada suara saya didengari ataupun tidak. Saya berterima kasih jika tuan-tuan sudi untuk respon sama ada suara saya didengari ataupun tidak. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk bab yang ke-14, iaitu bersamaan dengan hari ke-14 kita berpuasa. Maksudnya malam esok adalah hari ke-15 dan sepatutnya pada malam ini kita sudah membacakan kunut. Kalau ikutkan, kita dah bacakan kunut hari ini. Tuan-tuan rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-15. Okey, dengar tapi ada sikit breaking. Mungkin isu lain. Semoga kalau berterusan dia akan jadi baguslah. Saudara Khairul Alifin masih akan respon. Baik, tuan-tuan, bab yang ke-14, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebab kita sudah bincang berdasarkan topik-topik daripada kitab Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin ini. Pada setiap bab, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya adab ataupun kaedah dalam membincangkan isu-isu agama itu mestilah mendatangkan terlebih dahulu kalamullah, iaitu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam bab yang ke-14 yang bertajuk diterjemahkan dengan sederhana dalam beribadah ini, Al-Imam An-Nawawi terlebih dahulu mendatangkan surah Taha ayat 1 dan 2 yang saya bacakan tadi. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, yang bermaksud tafsiran ataupun terjemahan Buya Hamka, tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini supaya engkau menjadi sesara. Puan Azlina Abdul Aziz terputus-putus. Allahu Akbar. Macam mana saya nak buat ya? Sebenarnya saya sudah guna kabel ini, direct line, sepatutnya okey lah. Kalau kata ada masalah juga tu di luar kawalan lah. Minta maaf banyak-banyak. Semoga kalau berterusan dengan nanti dia akan jadi okey, insyaAllah. Harapnya begitulah.
Masih Cik ataupun Puan Azrina Abdul Aziz, ya. Baik, surah Taha ini berbunyi, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Maksudnya tidaklah kami, kata Allah Azza wa Jalla, turunkan kepada engkau Al-Quran ini supaya engkau jadi sengsara ataupun menderita ataupun menanggung kesusahan. Gitulah lebih kurang. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan ayat daripada suratul Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan. Ayat ini ayat berkaitan dengan puasa, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendakkan kepada kamu yusra, yuridullahu bikumul usra, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala berkehendak kepada kamu yusra, kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada kamu kepayahan. Baik. Setelah Al-Imam Nawawi mendatangkan kedua-dua ayat Quran tersebut, barulah Al-Imam Nawawi datangkan jujukan hadis yang pastinya jika kita bacakan nanti mempunyai pedoman, panduan-panduan yang luar biasa berkaitan dengan topik, iaitu sederhana dalam beribadah. Sederhana itu sendiri perlu difahami, ya, bahawa bukanlah bermaksud sederhana itu bila kita beribadah 50% effort kita, dan untuk dunia kita bekerja cari harta, meniaga apa semua 50%. Itu dinamakan sederhana ataupun wasatiyah seumpamanya. Tidak, bukan begitu, ya. Yang difahami dengan wasatiyah ataupun kesederhanaan dalam Islam itu adalah yang pertama, dia khiyarul adl, iaitu meletak keadilan sebaik-baik keadilan yang sebaik-baiknya, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya, yakni dalam masalah ibadah kita kena buat yang terbaik sesuai dengan apa yang diperlukan. Dalam urusan dunia pun kita perlu buat yang terbaik sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itu maksud wasatiyah ataupun sederhana dalam Islam. Bukannya 50-50, tidak. Keperluan anak sulung kita yang sekolah, yang sudah masuk universiti, dengan keperluan anak kita yang baru sekolah rendah adalah berbeza. Takkanlah kita kata kita nak adil, kita bagi anak kita yang masuk universiti 100 sebulan ataupun 100 seminggu, kita bagi anak kita yang sekolah rendah juga 100 seminggu. Itu bukan adil. Itu tidak seimbang. Yang seimbangnya kepada anak yang sekolah universiti ataupun sudah universiti, mungkin kita bagi duit belanjanya 100 seminggu, itu banyaklah sebenarnya. Dan anak yang sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah adalah mungkin RM10, ada RM10 sehari dah sekarang, ya. Kalau belanja sendiri itu mungkin RM50. Itu sesuai dengan kadar dia. Maka Islam meletakkan sederhana, sederhana, pertengahan, al-wasatiyah, al-qist, al-adl, itu perkara yang berkisar pada konsep yang sama. Makanya dalam urusan dunia kita punya effort. Kalau kita nak hidup, dan Islam tidak menghalang kita untuk senang, kaya, jadi mewah, tidak. Dengan syarat sumbernya daripada sumber yang halal, dan kita penuhi tuntutan sebagai orang yang beradab, bayar zakat dan seumpamanya, tidak zalim pada orang lain dan seumpamanya. Makanya tuan-tuan, dalam urusan akhirat juga, dalam masalah ibadah juga, kena buat yang terbaik. Dalam urusan dunia juga kena buat yang terbaik. Bukannya 50-50. Tidak. Itu salah konsepnya. Itu hak sama rata yang diperjuangkan oleh setengah pihak itu perlu dinilai kembali. Wanita mahu hak sama rata dengan lelaki. Islam meletakkan wanita dengan penuh keistimewaan, dengan tanggungjawab yang wajib bagi atas diri mereka itu jauh lebih kurang daripada lelaki. Tiba-tiba wanita rasa tak puas hati, sepatutnya kami pun kena beban tanggungjawab yang sama banyak dengan lelaki. Sebab tu agama kita tidak pernah diskriminasikan wanita. Bahkan terlalu banyak keistimewaan diberikan wanita berbanding lelaki. Cuma budaya ataupun tradisi masyarakat itu berbeza dengan tuntutan agama.
Arab Saudi tak bagi wanita memandu satu masa yang begitu lama. Adakah itu urusan agama? Tidak. Tapi masalah tradisi, budaya, undang-undang yang dicipta oleh mereka sendiri. Agama tak pernah larang. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala. Itu kenapa? Apa yang dibuat oleh undang-undang yang melibatkan latar belakang kebudayaan dan tradisi sejarah satu bangsa tidak boleh dikaitkan dengan yang termaktub dalam Quran dan hadis daripada syariat Islam itu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Ala kulli hal, kita tengok apa yang Buya Hamka kata apabila dia menafsirkan ayat pertama daripada surah Taha. Taha. Buya Hamka berkata, apakah arti Taha itu? Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya, diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah berkata bahawa Allah telah membaca Taha dan Yasin sebelum menciptakan semua langit dan bumi. 2000 tahun terlebih dahulu setelah malaikat mendengarkan bacaan itu, malaikat pun berkatalah, Tuba, berbahagialah yang turun kepadanya kalimah-kalimah ini. Bahagialah bagi rongga yang mengandung kalimah-kalimah ini, dan bahagia bagi lidah yang membacanya. Ulama berlain-lain pendapat akan maknanya Taha itu. Saya sedikit dan Buya Hamka tidak mendatangkan takhrij hadis. Tidak mendatangkan takhrij pada hadis ini, ya. Jadi secara peribadi saya fikir kena semak baliklah kedudukan hadis ni, dan usaha sedang dilakukan oleh pihak PTS untuk menerbitkan versi yang ada takhrijul hadis terhadap semua hadis-hadis yang digunakan oleh Hamka. Hamka secara umumnya memang berusaha menggunakan hadis yang autentik, yang sahih, namun di sana tidak mampu dinafikan ada juga hadis-hadis yang masih lagi kita katakan bermasalah itu. Dan ini sudah kami buktikan bila saya bekerja sama dengan Fadilatul Syekh Profesor Madya Dr. Muhammad Razaimi Ramli, apabila kita buat kepada juzuk amma yang kita terbitkan kembali versi yang sudah di arrange balik, yang disusun balik, tertib balik, dan juga takhrijul hadis oleh beliau, disemak hadisnya oleh beliau itu dengan tajuk Tadabbur Hikmah Juzuk Amma, yang juga sudah diterbitkan semula oleh PTS. Boleh dapat yang itu. Dan beliau telah mentakhrijkan lebih kurang 120 lebih ataupun 130 lebih nota kaki yang menjelaskan intipati yang didukirkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Juzuk Amma itu. Baik. Kata Buya Hamka lagi, ulama berlain-lain pendapat akan makna Taha itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahawa dari kata-kata ini adalah termasuk rahsia. Tetapi Ibni Abbas mengatakan bahawa artinya ialah hai lelaki. Ini pun tidak dinyatakan diambil dari mana. Itu masalahnya. Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah dan Al-Kalbi, semua beliau-beliau itu pun sama tafsirannya tentang kalimah ini dengan tafsiran Ibni Abbas, iaitu hai lelaki. Al-Fakhrul Razi, dalam tafsirnya 8 pendapat tentang arti kalimah, 8 pendapat tentang kalimah ini. Pendapat pertama, dia adalah semata-mata rantaian huruf-huruf hijaiyah. Kedua, ia adalah kalimah yang mengandung arti. Artinya itu diuraikan 7. Pertama, menurut Sa'labi, Taha ialah nama dari 2 yang penting, pohon Tuba yang ada di syurga dan Hawiyah yang ada di neraka. Dengan menyebut Taha, tersimpulah syurga dan neraka dalam satu kalimat sumpah Allah. Kedua, menurut Ja'far As-Sadiq, Imam Syekh yang keempat, Taha iaitu artinya taharah Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah mereka. Tegasnya Ahlul Bait nubuwah adalah suci lagi mendapat hidayah ilahi. Ini pun tak berapa kemah, tuan-tuan, ya, sekadar pandangan lah. Ketiga, potongan dari kalimah masma'ash syafa'ati lil ummati wa yahadil khalqi ila millati, wahai yang diharapkan memberi syafaat bagi umat dan wahai yang memberi petunjuk kepada agama. Yang dimaksudkan dengan seruan itu ialah Nabi Muhammad SAW. Keempat, Taha ialah potongan huruf pertama dari kalimah At-Tayyib dan At-Tahir, yang baik dan yang bersih, dan Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Ini menurut daripada Sa'id bin Jubair. Kelima, Ya Tahiran minadh dhunubi wa ya hadiyan ila al-amal ila al-allamil ghuyubi, wahai orang yang bersih dari dosa dan wahai orang yang
memberi petunjuk, mengetahui Allah yang Maha tahu akan yang gaib-gaib. Keenam, ta'ul qurra, ta'ul qurra'i, dan haibatuhum fi qulubil kuffari. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan haibat di hati orang-orang kafir. Menurut ayat Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Akan kami jatuhkan ke dalam hati orang-orang kafir itu perasaan takut. Ketujuh, menurut Ibnu Hisham, ta 9, ha 5. Jumlah 14 artinya ialah hai bulan purnama sebagai panggilan kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya bahawa penafsiran semacam itu tidaklah dapat untuk dipegang kuat. Ini pegangan Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dia mendatangkan semua pandangan yang ada, tuan-tuan. Akhirnya dia sendiri kata pandangan-pandangan itu tak dapat kuat untuk dipegang. Ini kehebatan Imam Ar-Razi. Dia menghimpunkan semua pandangan yang pernah ada dalam tafsir dia, tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib itu. Dah. Tapi akhirnya dia sendiri kata, ni tak sesuai belaka ni, tak tepatlah, tak kuat. Yang umum ialah bahawa Taha itu dianggap sebagai salah satu nama pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti juga kalimah Yasin. Itu spekulasi ataupun cara ulama-ulama berbincanglah berkaitan dengan apa nama kedudukan huruf muqatta'ah ini. Kaf, ha, ya, ain, sad, yasin, alif, lam, mim, apa lagi, ha, mim, ada seumpamanya. Baik, seterusnya. Ma anzalna 'alaikal kitab, ma anzalna 'alaikal kitab, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu, untuk kamu menderita, untuk kamu sesara dan seumpamanya. Kata Buya Hamka menurut satu penafsir daripada Jubair yang diterimanya daripada Ad-Dahhak, setelah Al-Quran turun, mulailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan seruannya. Beliau pun diimani dan dituruti oleh sahabat-sahabat yang setia, as-sabiqunal awwaluna. As-sabiqunal awwalun, sabiq orang yang membenarkan, awalu yang terawal yang membenarkan Rasulullah, orang-orang yang terdahulu yang mula-mula sekali. Maka banyaklah rintangan yang mereka terima dari kaumnya sendiri, baik rintangan terhadap Nabi ataupun rintangan terhadap yang percaya kepadanya. Sehingga oleh kerana keras tentangan itu, kelihatanlah mereka selalu dalam kesusahan kerana perjuangan. Melihat kesusahan dan merupakan kesesaran itu, sampai ada sahabatnya yang dianiayai, dipukuli dan dihinakan, adalah dalam kalangan kaum musyrik itu yang berkata bahawa turunnya Al-Quran itu hanyalah membuat sengsara sahaja bagi Muhammad dan bagi pengikutnya. Maka datanglah ayat ini menegaskan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maka datanglah ayat ini menegaskan Al-Quran diturunkan bukanlah untuk membuat orang jadi sengsara. Tidak. Kalau orang yang setia memegang satu pendirian yang hak dibenci dan dibuat sengsara oleh musuh-musuh yang merintangi, hal itu adalah lumrah dalam dunia ini. Yaitu orang-orang yang mulai ada rasa takut, terancam yang ini. Kerana timbul keinsapan atas kesalahan selama ini, yang diberi peringatan oleh Al-Quran, orang yang menyembah kepada yang selain Allah kelak akan disiksa. Orang yang beriman kepada Allah dan mengikut perintahnya akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Di samping rasa takut akan azab, timbul harapan akan kebahagiaan di hari akhirat. Inilah yang ditanamkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau sudah menjadi kepercayaan, menjadi pandangan hidup dan iman, orang pun rela menghadapi sengsara sementara kerana itu. Kerana sengsara yang sejati ialah bila menolak kebenaran Al-Quran itu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," yang bermaksud daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah dia akan jadi orang baik, diberi dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Dan disebutkan lagi di sini, panjanglah pula ya. Bukan sengsara tapi nikmat. Dah panjang lagi. Saya harap tuan-tuan yang mempunyai tafsir ini bolehlah membaca sendiri.
tafsir juzuk yang ke-16 surah Taha selepas surah Maryam, iaitu ataupun sebelum surah Maryam, selepas surah Maryam, iaitu dalam juzuk yang ke-14 ni. Luar biasa uraian Buya Hamka panjang lebar itu dalam hanya menjelaskan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, untuk menghuraikan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa saja. Buya Hamka mengambil bermuka-muka surat untuk menjelaskannya. Baik, insyaAllah kita masuk untuk melihat sedikit daripada hadis-hadis terjemahan hadis-hadis Nabi SAW dalam bab yang ke-14, iaitu sederhana dalam beribadah. Pastinya banyak kisah-kisah dan peristiwa menarik di mana Rasulullah menegur para sahabat dan isteri-isteri baginda sendiri kadang-kadang itu, yang mana mereka ini orang saleh, orang yang sudah dijamin syurga. Namun kadang-kadang ada yang mereka buat itu dilihat tidak menepati ruh agama ini, tidak menepati tuntutan agama ini, sama ada terlebih atau kurang. Baik, kita tengok. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah sewaktu ada seorang perempuan lain bersama Aisyah. Nabi Muhammad bertanya, kalau kita tengok hadis ni balik, Aisyah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bersama Aisyah itu Aisyah lain, tak silap saya. Kena cek balik hadis ni, sebab rasanya Aisyah, dua-dua Aisyah ni adalah orang yang lain. Aisyah, salah seorang Aisyah isteri Rasulullah, dan yang dimasukkan adalah Aisyah lain. Allah Alam, kena cek balik, saya ingat lupa. Nabi Muhammad masuk ke rumah sewaktu ada seorang perempuan lain bersama Aisyah. Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, ini dia yang terkenal dengan banyak sembahyangnya. Perawi ni Aisyah ni bukan Aisyah isteri Rasulullah. Seingat saya begitu. Kena cek balik. Siapa yang ada maklumat daripada 400 orang yang sedang menonton ni, boleh tolong komen ya. Boleh tolong bagi pandangan. Baik. Jadi Nabi SAW masuk ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha ada di situ, dan bersama dia ada seorang perempuan lain, dan Aisyah memperkenalkan perempuan tersebut. Rasulullah tanya, man hiya, siapa dia ni? Aisyah menjawab, ini dia yang terkenal dengan banyak sembahyangnya. Macam Aisyah nak puji lah, nak puji hamba Allah wanita itu depan Rasulullah SAW. Ni lah yang orang yang terkenal dengan banyak sembahyang tu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, cukuplah saudara-saudara disuruh melakukan apa yang saudara mampu lakukan. Demi Allah, Allah tidak jemu menerima amalan sehinggalah saudara jemu nak melakukan amal. Amalan agama yang paling Rasulullah SAW suka adalah amalan yang sentiasa berterusan dilakukan oleh tuannya, dilakukan oleh Bukhari dan Muslim. Yakni satu amalan yang kecil tapi dilakukan secara consistently. Itu lebih afdal dan lebih utama berbanding satu amal yang hebat tapi sekali sahaja dibuat. Contoh derma lah. Kita ni kebetulan memang nak derma. Kita pun derma RM1,000. Lepas derma RM1,000 tu, sepanjang tahun tak pernah derma lain. Sebenarnya RM1,000 tu sahaja. Lebih baiklah derma yang RM10 ataupun RM100 tapi tiap-tiap bulan buat, sebagai contoh. Tapi kalau boleh RM1,000 sebulan, gaji kita RM10,000, kita untukkan RM1,000 memang untuk derma. Tu lagi bagus. Bagi mereka yang mampu, gaji dia RM20,000, nak buat apa? Banyak sangat. Menteri-menteri lah ya. Ataupun CEO, gaji sampai RM30,000, RM40,000. Tak nak mikir kita. Wallahualam, kita pun tak ada cita-cita lah nak jadi ahli politik, menteri apa semua. Tapi nak katanya dengar gaji mereka gerung RM90,000, RM100,000, RM40,000, RM30,000, RM20,000. Kita nak dapat gaji RM5,000 pun 10 tahun lebih kerja, dekat 20 tahun belum tentu lagi. Nah, tuan-tuan rahimahullah ta'ala. Tapi nak katanya orang yang mampu. Ustaz Zakhairi respon. Saya boleh fikir, okeylah Ustaz. Ada Ustaz Zul. Baik. Kemudiannya, apa yang menarik, maksudnya begitulah. Ini semua maklum dan ma'ruf. Siapa yang biasa membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini pasti akan menemui akan perkara tersebut. Maka saya perasan di alam Melayu kita ini, ulama-ulama bahkan ada amalan
amalan hizib-hizib ataupun zikir-zikir yang mereka personally mereka beramal. Which is dia ambil daripada Quran hadis juga. Dia ambil contoh seorang hamba Allah ni dia amal baca Fatihah sehari 100 kali. Without miss, daripada umur dia 20 tahun sampai dia mati umur 80, dia tidak pernah miss satu hari, mesti dia baca Fatihah 1 kali sehari. Dan dengan dia baca 100 Fatihah tu, dia sungguh-sungguh baca, menghayatinya dan mendoakan, baca dengan tartilnya apa semua itu gini, dan dia amalkan di hari-hari, malah dia yakin dengan berkat baca Fatihah itu, dia bertabarruk dengan bacaan Fatihah itu, maka banyak urusan dalam hidup dia jadi mudah, jadi ringan, hidup dia lapang, walaupun tak kaya tapi hutang tak ada ke apa semua itu begini, ataupun dia kahwin 4 tapi isteri semua bahagia belaka apa semua, tiba-tiba adalah kalau dia ni tok guru, anak murid tanya, tok guru nak minta tips sikit ni, nak minta amalan, nak minta kita kata tausiah, nak minta pedoman, nak minta apa lagi, apa rahsia tok guru ni? Kira kami nampak kerja tak buat, tak ada kerja untuk mengajar gitu ya, tapi isteri 4, anak-anak semua sekolah tinggi-tinggi belaka. Jadi apa rahsia guru ni? Dah, dia pun kata tak ada apa, zikir-zikir yang biasa-biasa tu lah. Ya Rasulullah dah ajar tu. Cuma lepas zuhur saya buat subhanallah 100 kali, lepas asar alhamdulillah 100 kali. Jadi cukup 5 tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Contoh. Jadi itu amalan dia, dan dia yakin secara tajribat, ni tajribat, secara pengalamannya dia tu sendiri beramal, dia yakin dengan amalan dia konsisten itu, maka Allah Ta'ala mudahkan hidup dia dalam banyak hal. Dan kita tak tahu ada perkara tersebut, tuan-tuan, insyaAllah. Tetapi bila dia ajar anak murid tadi, ataupun anak murid dapat tips tersebut, anak murid dia ni penulis buku ke macam mana, ataupun penceramah juga, dia pemula saya baca. Tuan-tuan nak tahu satu amalan yang mana jika kalau buat amalan ini, kita kalau kahwin 4 isteri tak bergaduh. Dia mula cipta, dia mula menetapkan satu yang berbentuk idhafiyah, menisbahkan satu benda yang syariat tak pernah nisbah. Iaitu usia sekian, dia berasa beramal. Dia biasa beramal macam mana? Selepas sehari, jangan miss 100 kali Fatihah. InsyaAllah begini. Dia sebut insyaAllah tu, tapi begini. Yang begini baca 100 kali Fatihah tu dikhuatiri termasuk daripada idhafiyah, mencipta ataupun menetapkan benda baru yang tidak ada dalam syariat, bahkan menisbahkan fadilat-fadilat dan kaifiat-kaifiat yang khusus yang tidak ada dalil daripada nas yang sahih lagi sahih. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, Ustaz Zul boleh komen ke betul tu kalau mudah begitu tu? Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Tetapi jika kita memang ada amalan-amalan sendiri kita suka, ada orang dia suka solat sunat, ada orang dia suka baca Quran pula ada surah yang dia suka, dia nak baca hari-hari, ada orang dia suka berzikir, ada orang dia suka derma, dia tetapkan saya ni kalau saya pergi ke masjid surah mana-mana mesti RM10 saya masuk tabung, itu amalan saya. Mesti saya letak begitu, maka tak ada masalah lah, buat je lah. Bahkan insyaAllah ia termasuk dalam hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah suka amalan kecil yang konsisten tadi. Yang jadi masalah bila berlakunya penetapan, bila berlakunya pengembangan ataupun anak murid mari ambil gitu, panjang cerita lah, dia jadi pelik. Dia jadi zikir tu ayat sekian-sekian, hizib tu ayat sekian-sekian, amalan zikir tu guru sekian-sekian, maka dia letakkan walaha asalnya daripada Quran ada hadis semua dengan fadilat-fadilat yang sudah cukup hebat dan luar biasa, termasuk yang banyak dalam Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin ini. Mudah-mudahan gitulah tuan-tuan rahimahullah. Baik, kita pergi hadis yang kedua sebelum kita berhenti, lagi seminit ada ni. Anas melaporkan 3 orang lelaki datang ke rumah isteri Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka bertanya keadaan ibadah Nabi SAW. Ini buat kajian sosiologi, dia buat kajian antropologi. Sahabat-sahabat, beberapa orang sahabat datang rumah isteri Rasulullah bagi salam dan bertanya bagaimana ibadah Rasulullah di rumah gini. Apabila mereka
tahu keadaannya, mereka seolah-olah meremehkannya. Oh, macam tu je, ingatkan hebat sangat. Contoh, respon dia. Dia pergi ambil data di lapangan, ya. Pergi ke rumah Rasulullah ni buat kajian empirical dari bentuk antropologi, iaitu mengambil data secara lapangan itu. Kata mereka, di manalah kedudukan kita berbanding dengan Nabi Muhammad SAW. Allah sudah ampunkan dosa beliau yang akan datang. Apa nama? Apa nama? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Soal daripada mereka menjelaskan, saya akan sembahyang malam selama-lamanya. Yang ni dia nak sembahyang malam tanpa lepas isyak, perih selalu sampai subuh tak berhenti. Yang seorang lagi berkata, saya akan berpuasa sepanjang masa selama-lamanya. Saya tidak akan berbuka. Tu dia. Yang seorang lagi pula berkata, saya akan menjauhi diri daripada anak orang perempuan. Saya tidak akan berkahwin selama-lamanya sebab jadi al-uzzab, bujang, sebab nak fokus pada ibadah kononnya. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka lalu, yang seorang lagi. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka lalu menjelaskan. Kemudian Rasulullah balik ke rumah dan para isteri baginda pun bagi tahu cerita tu ada soalan, ada simpulan-simpulan data tanya sekian dan mereka jawab sekian. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka lalu menjelaskan, saudara-saudara yang berkata kada wa kada begini demi Allah, kata Rasulullah, dari mereka dengan keadaan marah sebenarnya, setengah riwayat sebut sampai merah. Tengok macam mana tu. Demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Apa buktinya? Rasulullah boleh tengok alam gaib. Dan orang yang boleh tengok alam gaib ini, tak mungkin lagi iman dia akan turun. Sebab apa yang menjadi ujian iman itu sudah selesai bagi dia. Rasulullah tengok syurga neraka, Rasulullah tengok azab kubur, Rasulullah tengok malaikat, Rasulullah tengok, bahkan kalau kita menerima Rasulullah melihat Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha ketika Isra wal Mi'raj, walaupun tengok itu ada yang kata tengok dengan ala basirah, dengan mata hati, ada yang tengok dengan itu, tengok lain ini, wallahu alam, kita tak tahu, tapi ala kulli hal Rasulullah menerima watikah salat direct daripada Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha, iaitu ketika Mi'raj kala ini. Wallahu taala alam. Baik, seterusnya Rasulullah berkata kada ini, kemudian Rasulullah kata, tetapi saya berpuasa dan saya berbuka, saya sembahyang dan saya tidur, dan saya juga mengahwini orang perempuan. Sesiapa yang tidak suka sunnahku, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, dia tidak termasuk daripada kalangan aku. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. InsyaAllah sekian saja tuan-tuan, semoga dapat manfaat daripada sedikit popek-popek setengah jam saja sepanjang malam, dan kita ada lagi beberapa malam insyaAllah sehingga malam 20. Daripada sana bolehlah kita fokus kepada hal lain, dan semoga apa yang kita buat ini termasuk daripada man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Insyaallah siapa yang mendirikan menghidupkan Ramadan dengan pelbagai amal ibadah, termasuklah tazkirah, bacaan hadis dan juga perbincangan yang sedang kita buat ini, termasuk daripada qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dengan penuh keimanan dan pengharapan maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairi yang sudi menjadi seorang Ustaz Zul telah walaupun dia tak share pun saya punya tazkirah ni, tak apa. Biar dia seorang aku sudah memadai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi